Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Selasa mengisytiharkan proklamasi darurat di seluruh negara sehingga 1 Ogos depan. Terdahulu pada Isnin, Perdana Menteri mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 6 negeri, manakala beberapa negeri melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ia berikutan mangsa jangkitan COVID-19 yang banyak, iaitu mencecah sehingga 4 angka dan mencapai 3,000 kes sehari. 3 Menteri Kabinet dan seorang timbalan menteri dilaporkan positif COVID-19 sepanjang minggu ini. Menurut laporan media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed disahkan positif selepas mendapat keputusan ujian saringan COVID-19 pada Sabtu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun disahkan positif pada Ahad, manakala Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan positif COVID-19 pada Selasa. Sementara itu, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin turut dilaporkan positif selepas menerima keputusan ujian saringan pada Rabu. Pada Oktober lepas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri turut dilaporkan positif COVID-19. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan usahawan kosmetik Nur Sajat atau nama sebenarnya Muhammad Sajat Kamaruzzaman disiasat mengikut Seksyen 10 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor. Menurut laporan akhbar pada Selasa, siasatan tersebut dibuat berikutan tindakan usahawan berusia 36 tahun itu di dalam negeri Selangor dan beberapa aduan yang diterima mengenai pelakuannya pada 2018 dan 2020. Terdahulu tular di media sosial apabila Sajat mendakwa dia dikasari pegawai JAIS ketika proses soal siasat dijalankan baru-baru ini. Menurut JAIS, pihaknya turut memanggil pegawai berkenaan bagi memberi keterangan berhubung aduan yang dibuat oleh Sajat. Sebelum ni ada juga macam pihak-pihak kebajikan daripada Jabatan Agama. Acara Anugerah Juara Lagu ke-35 AJL 35 yang dijadualkan berlangsung pada 7 Februari depan di Auditorium MBSA Shah Alam ditunda kepada tarikh yang masih belum ditetapkan. Memetik laporan media pada Isnin, keputusan itu dibuat penganjur susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 6 negeri selama 14 hari yang membantutkan kerja-kerja persediaan menjelang AJL 35. Pada acara itu, sebanyak 12 finalis yang bertanding bagi merebut gelaran juara lagu termasuklah lagu peluang kedua, Hutang, 7 Nasihat, Gundah dan Semalam. Kita ke berita luar negara. Pesawat Indonesia Sriwijaya Air yang membawa 62 penumpang termasuk 12 anak kapal yang dalam penerbangan dari Jakarta ke Bandar Pontianak dilaporkan terhempas Ahad lalu. Menurut media antarabangsa, pesawat Boeing 737-500 itu dikatakan terjunam ke dalam laut selepas 4 minit berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta kira-kira jam 2.30 petang waktu tempatan. Pasukan penyelamat dilaporkan menemui bahagian tubuh manusia, serpihan bangkai pesawat, pakaian dan jaket keselamatan di sekitar kawasan pesawat itu dilaporkan terhempas. Kotak hitam pesawat juga telah ditemui di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu, Jakarta, kira-kira jam 4 petang waktu tempatan pada Selasa. Sekian berita malam Jumaat, edisi 14 Januari 2021.